أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati yang berusaha pegawai daerah ataupun wakil pegawai daerah Besut, pegawai agama daerah Besut ataupun wakil, pengerusi JPKK, rombongan yang bersama-sama dengan saya, Ustaz Zulkhairi bin Ngah, pengarah Duat, pengerusi, imam dan seluruh jawatan kuasa Masjid Padang Luas Besut, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah saya tak akan ambil masa yang lama. Cuma nak sebut bahawa tujuan kita datang ke masjid ini adalah salah satu daripada aktiviti program Madinah Ramadan yang menjadi program yang kita adakan pada tiap-tiap tahun. Cuma pada tahun ini kita ubah sikit. Kita buat di masjid bertempat yang mana pusatnya ialah Masjid Tok Jembal, dan juga kita pergi ke daerah-daerah. Daerah Besut pada hari ini adalah daerah yang ketiga. Kita telah pergi ke daerah Setiu, Ulu Terengganu, esok di Dungun dan seterusnya di daerah-daerah yang lain. Sebagai satu komitmen daripada kerajaan negeri bahawa kita sangat menekankan aktiviti-aktiviti untuk membina jati diri rakyat negeri Terengganu dengan agama Islam. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Madinah Ramadan pada tahun ini slogannya ialah Ramadan bulan perjuangan. Kita meletakkan dua objektif. Yang pertamanya ialah untuk kita menerapkan dalam diri umat Islam di negeri Terengganu ini betapa pentingnya kita mestilah berada dalam saf perjuangan dan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, apa yang sedang kita saksikan yang berlaku terhadap saudara-saudara kita di bumi Palestin, di Gaza, hari ini sudah mencecah lebih daripada 30,000 orang yang gugur syahid. Kita tak larat dah nak tengok dalam TV, dalam internet, kanak-kanak yang mati dibunuh, perempuan, orang tua digilis oleh kereta kebal, rumah-rumah mereka dibom, berbelah ribu lagi mayat-mayat yang syahid yang ada di bawah binaan-binaan. Apa yang berlaku bukan tujuan untuk kita bersedih. Memang kita sedih. Kita sebagai manusia yang normal, kita ada perasaan sedih. Tapi dalam masa yang sama, kita mestilah ada semangat juang dalam diri. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata wa fi qalbihi syu'batun minan nifaq. Sesiapa yang tidak berperang dan tidak ada dalam dirinya semangat, niat, azam untuk berperang pada jalan Allah, maka dia mati dalam keadaan dalam hatinya ada secebis sifat orang munafik. Orang kita bila sebut perang ni takut selalu. Perang dalam Islam
salah satu daripada cabang jihad. Perang dalam Islam penuh dengan adab dan akhlak. Perang dalam Islam ada hukum hakam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berperang pada bulan Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berperang dengan adab dan akhlak. Nabi pesan kepada tentera Islam, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan kacau pendeta-pendeta yang sedang beribadah di dalam rumah-rumah ibadah mereka. Sebab itulah musuh-musuh Islam, mereka label Islam ni agama ganas, kerana Islam ajar umatnya untuk berperang. Ya, Islam ajar kita untuk berperang. Tetapi berperang dalam Islam ada adab, ada akhlak, ada hukum hakam, ada peraturan, ada undang-undang. Apabila saudara-saudara kita di Ghazah, mereka yang sedang berjuang pada hari ini, mereka tunjuk akhlak Islam dalam berperang. Mereka layan tawanan perang dengan baik. Mereka sasar tentera, menyebabkan masyarakat antarabangsa khususnya di barat ada yang memeluk Islam. Kita umat Islam mestilah seiring berjuang bersama-sama dengan mereka. Ya, kita tak boleh nak pergi sana, tapi sekurang-kurangnya ada niat dalam hati kita. Kita orang Islam ini, untungnya kita bila kita niat, azam, Allah Ta'ala beri pahala. Maka perjuangan kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana ialah niat dalam hati, doa berterusan, sokongan moral, dan juga sokongan melalui keuangan. Dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada umat Islam. Bila, macam mana, itu dalam ilmu Allah. Dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala jadikan bulan kemenangan kepada umat Islam. Kemenangan bukan sahaja ke atas iblis, tapi juga ke atas musuh-musuh Islam. Berlaku perang Badar, berlaku perang Ain Jalut, kemenangan umat Islam membuka Spanyol, kemenangan umat Islam membuka Balkan, kemenangan umat Islam menawan Bandar Jalalabad daripada tangan Soviet Union, kemenangan umat Islam mengalahkan tentera Zionis Yahudi dalam perang 1973, kemenangan umat Islam di Bosnia menawan Bukit Banjaluka. Banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang berlaku dalam bulan Ramadan, bulan kemenangan kepada umat Islam. Apa yang penting, kita mestilah istiqamah dengan Islam, berpegang dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tujuan kita mengetengahkan slogan ini untuk kita kaitkan perjuangan Islam dalam konteks negara kita. Kita berpegang dengan prinsip di mana bumi kita berpijak, di situ kita wajib memperjuangkan agama Allah. Kita berdepan dengan cabaran-cabaran yang banyak, khususnya terhadap Islam. Yang mutakhir apabila Mahkamah Persekutuan baru-baru ini buat keputusan membatalkan enakmen jenayah syariah 2019 Kelantan. Ada orang kata tak ada kaitan kita Terengganu. Sebenarnya apa yang berlaku, ia akan merebak di negeri-negeri lain. Di Kelantan ada 16 yang dibatal. Kita Terengganu ada 30 lebih. Antaranya berkait dengan hukuman ke atas orang yang melakukan sihir dan lain-lain lagi. Di Pahang, di Perak, di Kedah, Selangor dan lain-lain lagi. Ini satu perkara yang sangat besar berlaku, yang mesti kita peka. Mereka yang melakukan tindakan ini, mereka kata tujuan kami untuk memperkasakan mahkamah syariah. Dari segi logik,
Tak masuk akal. Macam mana nak perkasa pergi batar? Kita nak suruh orang kuat, kita pergi kerak tangan dia, kerak kaki dia. Macam mana dia nak kuat? Macam mana dia nak buat kerja? Sudahlah ruang dan batas undang-undang jenayah syariah dalam negara kita, di negeri-negeri terbatas kepada 356. Tiba-tiba dibatalkan. Mereka kata ini undang-undang takzir. Sama saja dengan undang-undang sivil. Ya, nampak sama tapi tak serupa. Dalam undang-undang sivil, hakim tak semestinya orang Islam, orang kafir boleh jadi hakim. Saksi-saksi pun sama, tak kira sama ada laki perempuan, kafir, Islam. Cara dihukum tak kira. Kalau undang-undang yang mengikut syariat Islam, hakim mesti orang Islam, saksi-saksi mesti orang Islam, kemudian hukuman dilaksanakan mesti ikut cara Islam. 2 minggu lepas saya pergi ke penjara Marang. Saya minta nak tengok sendiri macam mana pelaksanaan hukuman sebat ke atas pesalah-pesalah. Ikut syariah, ikut sivil. Ada 21 orang kena hukum sebat. 20 orang kena sebat kerana hukuman berkait dengan dadah. Setiap orang kena 1 sebat. Yang syariah ada seorang, kena 3 khalwat. Yang ikut sivil ni tak tutup aurat. Walaupun kena sebat, kita tengok di ayung rotang tu seriang. Kena sebat, tapi kulit ni sampai cabut, darah. Yang ikut syariat Islam ini, walaupun 3 kali tutup aurat, tidak menyeksa. Kerana itulah falsafah daripada undang-undang jenayah syariah, untuk mendidik, bukannya untuk menyakitkan orang. Apa yang berlaku adalah satu perkara yang besar yang perlu kita sedar. Justru kita kajian negeri insya-Allah akan berusaha sedaya mungkin untuk mempertahankan dan memperteguhkan syariat Islam di negeri Terengganu kita ini. Dan kita nak rakyat bersama-sama dengan kita. Kerana ini tanggungjawab kita sebagai orang-orang Islam. Apa yang berlaku adalah satu perjuangan untuk kita mempertahankan Islam dan kita menyimpulkan kembali simpulan-simpulan agama Islam yang dirungkai satu persatu. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la tanqudanna ural islami urwatan urwah fa kullaman taqadat urwatun tashabbat an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Simpulan agama Islam akan dirungkai satu persatu. Setiap kali satu dirungkai, orang akan berpaut dengan simpulan yang lain. Yang pertama akan dirungkai hukum hakam, peraturan. Yang akhir sekali semayang. Semayang ni hak ngelah. Sebab sebelum berlaku kiamat tak ada orang reti semayang. Habis kafir berlaku. Tapi sebelum itu akan berlaku satu-satu simpulan agama Islam yang akan dirungkai. Nabi sebut ni bukan nak suruh kita duduk saja, tengok saja tau. Nabi sebut nak suruh kita umat Islam berjuang, supaya kita berusaha untuk sipur balik simpulan agama Islam ni yang dirungkai satu persatu. Dan kita kena buat secara berterusan. Ada orang kata, apa yang mampu kita buat? Tak boleh buat apa? Kita jawab, kita berusaha. Allah Ta'ala tak tanya kita banyak mana yang kita buat, setakat mana yang kita buat, lama mana kita buat. Itu Allah Ta'ala tak akan tanya. Yang Allah Ta'ala akan tanya, mu buat ke tak? Mu usaha ke tak? Jadi itulah usaha-usaha yang mesti kita lakukan satu persatu insya-Allah. Kita negeri Terengganu, alhamdulillah, kita telah letakkan undang-undang tubuh negeri, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Semak dah tu. Kemudian kita lulus nikmat jenayah syariah. Kemudian kita tambahkan lagi pada tahun 2022. Tambah lagi beberapa section. Kemudian seterusnya telah digazet, alhamdulillah. Tuanku telah bersetuju.
di Gazette, dan insya-Allah kita akan berusaha lagi, dan insya-Allah kita akan usaha seterusnya untuk kita laksana hak mampu kita buat ni, kita nak laksana di khalayak ramai. Kita akan pilih di tempat-tempat yang tentu. Insya-Allah ini dalam proses yang perlu melalui prosedur-prosedurnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jadikan bulan Ramadan pada kali ini sebagai bulan perjuangan, dan kita minta daripada Allah mudah-mudahan saki-baki bulan Ramadan yang masih lagi berbaki kita isi dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bulan Ramadan terbaik kepada kita, insya-Allah. Jadikan bulan Ramadan ni seolah-olah bulan yang terakhir dalam hidup kita, seolah-olah kita tak temu dah tahun depan. Maknanya kita kena bersungguh betul-betul, insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar itu. Saya ucap ribuan terima kasih kepada pihak masjid, kepada semua muslimin muslimat, adik kakak, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.